Assalamualaikum dan hai semua. Kembali lagi kita ke sesi podcast yang ketiga bersempena dengan sambutan Bulan Kesihatan Mental Peringkat Negeri Perak 2023. Dan saya Dr. Nor Izziani Khalildin, penyelaras Unit Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Perak. Dan bersama-sama saya adalah Hai, saya Cik Nur Syahira, Pegawai Psikologi Kaunseling Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Perak, dan tetamu jemputan kita untuk sesi kali ini adalah Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Puan Liana, dietitian dari Hospital Gerik lah. Saya Baharul Mohamed, pegawai farmasi daripada Klinik Felda, Klinik Kesihatan Felda Bersiar. Sorry, maafkan saya. bertuah kita pada hari ini. Sebab hari tu kita ada jemput pegawai psikologi, lepas tu kita ada occupational therapy, fisioterapi, dan hari ini kita ada dietitian dan juga pegawai farmasi untuk membincangkan kupas-kupas sikit mengenai kesihatan mental. Okey, so tema apa ni Cik Syahira? Okey, sebab kita jemput farmasi dan juga dietitian, of course tajuk kupasan kita adalah berkaitan dengan ubat dan juga pemakanan dalam kesihatan mental. Kena sungguh kita dekat Richie Amo hari ni. Makanan kan, mesti banyak lagi makanan, kopi-kopi. Okey, so kita terus dengan soalan lah, boleh Doktor? Tidak sembang-sembang dulu kan? Boleh. Selalu patient sebut dengan saya kan, dia terus kan, selalu patient sebut macam kalau saya ambil ubat ni macam mana kena ambil sepanjang hayat ke? Betul. So macam mana Dia bergantung juga. Dia sebenarnya bergantung pada diagnosis doktor tersebut lah. Doktor akan nilai. Kita ada kerjasama lah. Psikologis, doktor dan juga farmasi lah. Bincang-bincang, kita dah diagnose. Mungkin doktor akan bagi option lah. Start, okay, ubat ni. Kita cuba ubat ni dulu. Tengok macam mana. Dos dia mungkin akan start rendah dulu, lepas tu kita naikkan. Kalau rasa tak sesuai, mungkin doktor akan bagi option lain. Ubat lain. Tapi untuk sepanjang hayat tu, dia bergantung. Kalau rasa patient dah boleh kawal, dah boleh kesihatan mental tambah baik, mungkin doktor boleh suggest mungkin ni masa untuk kita berhenti dan kembali normal lah kesihatan mental. So maknanya ubat tu bukan secara berterusan. Bukan secara berterusan dan boleh sebenarnya dengan kekuatan, tapi keadaan lah. betul. Kan. boleh diberhentikan lah kiranya. Kira macam bila patient dah stable, dia dah boleh kepada aktiviti harian sendiri, daily activity dia dah tak depend dengan orang. Tapi kan? yang penting dia tak boleh berhenti sendiri lah. Dia pesakit tu tak boleh rasa dia okey ni, boleh berhenti tak. Dia kena ada lagi dengan doktor, mungkin akan taper down sikit. Dia nak tengok macam mana lah progress dari situ. Dan appointment pun sama lah kan. Kadang-kadang kita dah stopkan ubat, tapi ada lagi appointment yang doktor akan review berkala kan. Sama juga dengan penyakit kronik yang lain lah kiranya, diabetes, hypertension semua tu kan. Kita tak boleh terus stop, kena pemantauan doktor. Kira apa-apa pun bergantung dengan pemantauan doktor dan juga nasihat daripada juga farmasi jugalah kan. So dia tak boleh nak berhenti sendiri, tak boleh nak ambil sendiri suka-suka pun. Kalau contoh dia dah berhenti, tiba-tiba saya rasa saya nak beli sendirilah kat farmasi. Pada kaunter kan. Nak cakap kawan-kawan, boleh kita cari dekat ada tempat ni ada jual ni. Mungkin tempat yang black market lah kononnya nak beli ubat-ubat yang bukan-bukan. Tapi itulah kesalahan, tak boleh itu. Dia kena apa pun kita refer balik kepada doktor. Kena refer balik kepada doktor. Jangan malu-malu lah. Dengan doktor, dengan ahli psikologis boleh cerita apa je. Nanti kita boleh detect lagi banyak. Macam tu lah. Menarik. Untuk dari segi pemakanan pula kan, nanti kita boleh balik ke bahagian farmasi. Tapi untuk pemakanan kan, kita kan selalu macam kadang-kadang orang stres, dia macam nak makan ataupun tak nak makan. Dari segi dietitian punya point of view macam mana? Kadang-kadang yelah penyakit mental ni memang akan affect tidur lah, makan lah. Betul. Tak ada selera. Pendapat Yana. Okey. Sebenarnya sesetengah makanan ni atau diet pattern ni dia memang ada kaitan lah dengan kita punya mood. Sebab tu ada istilah food and mood relationship. Contohlah kalau doktor ke Puan Syahira kan, kalau stres rasa nak makan yang macam mana? Makanan yang macam mana? Kalau saya memang suka macam dessert, coklat, kek, tu memang cari lah. So kebiasaannya makanan yang tinggi gula tu memang boleh enhance kita punya mood lah. Terutamanya kalau orang perempuan. Tapi disebabkan makanan macam ni dia tak berapa sesuai. Sebab contoh kalau tinggi gula, makanan yang orang kata
simple cup ke macam tu. So dia bagi kegembiraan yang sekejap sahaja. Tapi makanan macam tu lah, bukanlah kita cakap kena terus elak. Boleh ambil tapi sekadar portion tu sikit lah, sekadar untuk enhance ataupun elevate kita punya mood. Okay. Biasanya kita punya keadaan emosi atau mental dia berkait juga dengan kita punya kesihatan usus, kita punya pengambilan simple sugar, simple carb, okay? Dan ada makanan yang boleh enhance kita punya dari segi kesihatan usus dan sebagainya lah. Okay, sebab tu kalau orang yang ada masalah emosi, masalah mental, biasanya jenis diet yang paling sesuai kita panggil as Mediterranean diet lah. Mediterranean. Kan? So Mediterranean diet ni dia lebih kepada orang kata karbohidrat kompleks, lebih kepada sayur-sayuran, buah-buahan, kekacang ataupun kita punya legumes lah, juga good fat. Okay. Selain daripada kena pastikan dia punya pengambilan makanan yang boleh enhance dia punya gut microbiome. Contohnya macam yogurt, kalau kita tempe, benda-benda yang diawet lah, macam tapai, diawet secara sihat lah. Kalau coklat tu more kepada dark chocolate, bukan kata coklat yang biasa-biasa. Dark coklat tu biasanya kita define kalau dia punya coklat tu more than 75% dark chocolate lah. Koko dia lah kan. Dia tu kan. Tu kita consider as dark chocolate. So memang relationship antara makanan dengan mood tu ada. So bagi mereka yang ada masalah ni, dia kena orang kata satu pelbagaikan diet lah. Yang kedua memang dia punya dari segi diet tu kena betul-betul jaga sebab dia membantu. Tapi disawat kalau makan aiskrim je. Kalau makan aiskrim je happy tapi pun badan besar pula. Betul. So dapat penyakit stres lagi. Dia jadi stres lain pula. Kitaran tu tak habis lah. Betul. Macam tu lah. Macam tu macam taklah, bukan contoh lah, macam saya nak kongsi kan, macam orang tanya saya anak 5 tapi kenapa badan taklah, kira BMI tak ada lah, unggul tu tak ada sangat tapi boleh lah kan. Tapi macam tadi Yana cakap kan, kalau kita makan banyak-banyak nanti badan besar, kita stres pula. So saya punya konsep pun memang macam kita makan, saya tak ada pantang, makan je semua nak tapi portion tu jaga. Jadi kita boleh win-win situation. Makan semua dapat rasa, badan pun tak naik mana. Kalau naik kita stres. Dia tak binge eating. Nikmat hidup pun merasai. Nikmat tu kita rasa macam juga. Makan sekadar untuk hilangkan rasa stres tu. Yeah. Bukan kata kalau kek tu sampai 2-3 potong. Makan bersederhana. Nak pantang je jenis stres lah. Betul kan? Lagi Dia stres macam ni. kan? Biasanya kalau orang sebut dietitian kan, dia tak tahu dietitian tu apa. Dietitian tu apa? Kena diet ke? Kalau diet, die lah. Matilah. Betul. Sebab kita orang Malaysia suka makan kan. Betul. So benda tu mencabarlah sebenarnya nak ubah. Tapi boleh sebenarnya dan kena. Tambah kalau dalam keadaan yang ada masalah mental lah. Yelah. Dia kena kawal dia punya portion jugalah kan. Betul. So kalau macam orang kata anxiety kan satu masalah kesihatan mental juga yang sekarang selalu orang sebut kan. So kalau macam apa yang saya belajar dia berkaitan juga dengan pemakanan kita. Betul ke tidak? Betul, ada sesetengah makanan yang boleh tolong kita relax. Contoh macam teh. So ada certain nutrien ataupun kandungan dalam teh tu boleh untuk tolong kita relax lah. Itu salah satu yang biasa kita ambil lah. Dan yang kedua ialah dark chocolate pun Dark chocolate. Dark chocolate tadi kan. Lepas tu susu segar yang kita panaskan sedikit. Macam warm up kan. Dia ambil sebelum tidur ke. So dia boleh enhance kita punya mood, boleh bantu kita tidur dengan lebih kata lena lah. So bila kita dapat good sleep, biasanya kita punya mood pun akan okey lah keesokan hari. Betul. Tu saya rasa orang pergi healing, dia pergi Canberra Highland. Sebab teh. Sejuk malam tidur baik. Betul. Setuju. Dia combine dengan cuaca. Bagi jam. Aduh, stres lah. Lepas tu stres lagi. Kan betul. Kalau siapa ikut podcast kita yang waktu nombor 1 tu, memang Cik Syaira pun dia ada cadang sajan mengenai untuk jaga kesihatan mental, cukup makan, cukup tidur. Dan betul lah apa yang kita borak hari ni. Dietitian kan? cakap. Dia jaga makan, jaga tidur. So dari sudut farmasi pula, apa ni?
untuk ubat-ubat kan, kan kadang-kadang bila makan ada side effect kan. Kalau tu macam mana? Setengah orang tu bila dapat makan ubat ni, macam contoh tadi pun kita ada meeting kan, ada patient tu dia tak datang dah appointment sebab dia dapat side effect ubat. Dia tak sesuai. Kalau macam tu macam mana yang kita kalau nak macam tu, encounter kalau untuk patient? ubat baru, kalau doktor kata awak kena makan ubat ni secara 2-3 bulan lah. Bila patient dapat ubat baru, kita kat farmasi kita akan bagi tahu ubat ni untuk apa. Tapi dalam sudut kalau macam patient yang ni, kita akan more counselling lah, kita akan panggil bilik counselling, kita beritahu ubat apa. Selain pada indikasi dos apa semua, kita kena bagi tahu ubat ni side effect dia macam ni. Kita kena kena terang siap-siap. Apa kesan sampingan dia, apa mungkin akan jadi mual-mual, jadi pening-pening. Kalau tak larat tu yang biasa lah. Lepas tu yang kedua, kita akan bagi tahu kalau berlaku apa-apa selain pada side effect yang biasa ni, kita anggap sebagai adverse drug reaction lah. Yang itu mungkin berlaku sebabkan individu tersebut. Tak sesuai boleh jadi dia bengkak mulut ke, kulit gatal tiba-tiba. Itu kita akan laporkan lah. Kalau berlaku kesan sampingan, rasa macam diri pun rasanya tak boleh tahan, boleh refer balik kepada farmasi, boleh refer balik pada hospital pun boleh, klinik, kita akan minta tukar option lain ubat. Yang penting jangan takut, benda tu is normal, benda yang biasa berlaku. Kadang-kadang lagi dah dapat kesan sampingan lagi anxiety. Betul. Dengan kawan-kawan cakap pula lagi anxiety, lagi kesian. Yang penting itulah, jangan buat keputusan sendirilah. Sebab kadang-kadang diorang ni bila dah ada penyakit ni, dia rasa dia nak perlukan bantuan untuk dia jadi getting better. Bila makan ubat dia lagi teruk, so dia rasa dah lagi teruk lah, dia macam anxiety pun semua apa-apa pun balik dia ke doktor ke, farmasi ke klinik kan. Ada tak ubat yang biasanya diorang ambil lah, yang ganggu diorang punya appetite? Ada juga kadang-kadang jadi kuat makan pun ada yang kurang appetite dia kurang pun ada. Itu kita kena bagi tahu lah. Kalau jadi macam ni, boleh refer balik, mungkin boleh refer dietitian juga. Kita boleh supply, mungkin dia nasi kurang makan ke, protein kurang makan ke, kat situ kita boleh tengok balik. Tapi memang ada ubat lah. Banyak sangat list saya pun tak teringat dia punya tu. Dia ada tricyclic, dia ada serotonin, noradrenaline inhibitor. Ada ubat biasa, ada ubat yang pakar je boleh bagi. Tu susah sikit lah. Itu yang penting, yang kita kena educate kan patient kita, bagi info yang sepatutnya yang cukup lah, supaya diorang bila terima tu diorang tak ada terkejut, diorang tahu apa nak buat apa semua kan. Penting jangan tinggal dos lah, sebab bila dah tinggal dos, contohnya sehari 2 hari tinggal dos, dia akan jadi balik, dia akan jadi takut balik. Lepas tu dia takut makan ubat pula, lepas tu tak nak jumpa doktor pula. Dia punya cycle tak habis. Dia jadi balik. Kan repetition balik lah kan. Betul. So, kalau tu relapse tu nak bangkit balik pun susah juga, sebab nak datang pergi klinik, nak dapatkan bantuan pun kena ada semangat dengan diri sendiri kan. Takut dia membahayakan diri sendirilah. Jadi macam putus asa apa semua, dah cuba, kawan tak boleh, ubat tak boleh. Takut dia fikir macam itulah, bunuh diri ke apa kan. Dia takut yang itulah. Betul, risiko paling tinggi kan. Sebab selalunya bila dia nak sampai ke klinik nak jumpa dengan kesihatan ni ataupun hospital ni, kalau selalunya macam dia dah last resort kan. Yang itu je lah kiranya orang luar yang nak boleh bantu dia. So kalau tiba-tiba dia rasa yang kat situ pun tak boleh bantu dia, memang selalunya akan go to the... Yelah, bukan mudah kita nak admit yang kita ada masalah. Ya, betul. Itu kan. Tambah-tambah dengan kita punya Stigma. masyarakat punya stigma kan. So bila diorang dah approach tu, maknanya diorang mungkin dah ready, ataupun diorang dah tak ada solution lain dah. So kira okey lah. So staff kesihatan kita kena more open lah. Kita jangan judgemental. Kita dengar dulu masalah dia, baru kita bincang balik. Betul. Sebab itulah penyakit mental ni actually dia boleh jadi kat semua orang pun. Bukannya sebabkan orang tu kau ni emotional sangat lah, kau ni sensitif sangat lah, kau ni lemah sangat lah. Bukan, tak. Dia memang bukan nak kata benda nak jadi, tapi macam tak pilih orang sebenarnya. Jadi memang berkena dengan kita punya tema tahun ni pun, kesihatan mental untuk semua, hapuskan stigma. Itu yang tadi pun Yana dengan Cik Baron sebut kan. Kita jangan judgemental dengan orang. Kalau ada kenalan kita yang mengalami masalah macam ni, bantu dia, tanya dia selalu kan. Salurkan kepada mereka-mereka yang boleh bantu. Betul.
Itulah tujuannya pun kita buat program ni supaya orang semua tahu sebenarnya kesihatan mental ni banyak sebenarnya orang boleh bantu kan. Macam ni pharmacy boleh bantu, dietitian pun boleh bantu. Bukan hanya doktor atau pegawai psikologi saja. Sebab ingat tu lah, kadang-kadang orang ingat orang introvert je yang akan rasa mental down, breakdown. Betul. Padahal sama je, extrovert ke, introvert ke, ambivert apa. Semua jenis orang semua akan berpeluang. Kat di bawah dia. Kalau nak jadi, boleh jadi kan. Betul. Tapi yang bahayanya mental health ni kadang-kadang kita tak nampak sebab Ya. nampak orang tu macam happy je. Betul. Tiba-tiba jadi something. Macam kadang-kadang rasa macam kalau orang yang terdekat dengan kita lah, bila benda tu jadi kita rasa macam bersalah pun ada sebab betul. kita tak Tak tolong. nak tolong tapi kita tak tahu sebab tak tahu luar macam ni mana. nampak macam happy kan, nampak macam okey je. Lalu lelaki aku ada suka simpan. Lelaki lah selalu. Dia kontrol macho. Ada banyak je masalah fikir benda. Dia tak boleh express, tak boleh nak express kan. Dia kadang-kadang betul, kadang-kadang kata kena ada kawan baik lah nak sama sembang. Betul. Nak kena meluahkan. Meluahkan juga. Lelaki ni dia sama masa dia malas nak luahkan, tapi kalau ni kalau ada kawan yang boleh dengar, dia akan Dia luahkan. akan luahkan, betul. Macam perempuan selalunya dia lagi more expression kan. Dia macam ekspresi ada dia geng dia. macam dia terus lah. Betul? Kan. Nah, macam Liana cakap tadi kan mental health punya kesihatan mental dia tak memang tak dapat dilihat, tak boleh nak ukur. Kalau kita buat ujian pun macam kita tak boleh nak kata stres dia 10, stres dia 5 tak. Kalau macam kencing manis kan kita boleh tengok bacaan gula kan. Tapi bacaan stres tu memang tak boleh nak diukur lah kiranya. Subjektif sikit kan, susah. Subjektif sebab orang tu je yang rasa. Even kita yang counsel dengan dia kan, dietitian pun counsel, farmasi pun counsel pun, dia takkan boleh nak tengok dia punya tu. Cuma yang kita boleh ukur maybe dari segi perubahan dia, selera dia macam mana, ubat dia macam mana kan, dos dia kurang ke, tinggi ke. Tapi kalau dos tinggi pun kita tak boleh nak kata dia punya tu teruk. Maybe Contohlah macam saya dekat tempat kerja kan, kita orang buat saringan das tu kan. Okay. Memang berlaku setengah tu dia macam tak admit lah, macam tak ikhlas kan. So kita tak nak saring juga. Betul. Kadang-kadang dia cakap sebenarnya dia memang ada masalah tu ada, tapi sebabkan bila dia letak contoh skor tu, so buatkan dia kena jumpa doktor dan sebagainya, dia malas. So dia tipu. So benda tu betul-betul terjadi. Dia hide lah, dia sorok kan. Kita Dekat punya tempat tempat kerja. kerja. So maknanya betul lah, maknanya benda ni kita tak boleh nak saring secara tepat lah. Betul. Berbanding dengan penyakit-penyakit lain tu kan. Saya ingat staf kesihatan ni kebal lah. Immune, tak sama-sama. Boleh jadi juga. Dia tak ada pun kata dia ni kesihatan ni tak ada stres, tak ada depression ke tak. As long as dia kerja di mana-mana pun boleh je jadi. Tapi bergantung pada coping skill seseorang kan. Macam kita jaga makan, bila dah seorang dah diagnose pun jaga makan, jaga ubat, and then dia boleh continue dia punya kehidupan seharian pun dah mencukupi, dah memadai sebenarnya. Kita tak ada nak minta dia cure sepenuhnya. As long as dia boleh kawal dia punya penyakit pun dah cukup bahagialah untuk kita yang kesihatan Itu ni. kadang-kadang ada kat kawan-kawan saya kan, dia dua sekolah lah. Dalam grup dia okey je, dia senyap je. Bila kadang dia mesej saya, Baum, makan ubat ni boleh tak? Saya tak boleh lah bagi jawapan macam tu kan. Saya kata, Tak tahu rupanya dia. Saya tahu lah ubat tu memang boleh bantu dia tidur ke kan, untuk insomnia dia, anxiety dia. Tapi saya cakap, usah ni, kat luar pun tak ada jual ubat macam ni. Nak memang kena pergi klinik kesihatan, buat saringan dulu. Kalau rasa memang boleh diperlukan untuk refer pada hospital pakar, memang doktor akan refer lah. Saya nasihat itu. Tapi apa pun, kalau kau ada masalah, cerita je lah kat aku. Mungkin aku boleh tolong apa yang betul. So kita open dengan dia orang kan. So kalau macam kita sebut macam makanan kan, ada makanan tambahan kan. Macam ada kawan saya kerja farmasi, dia taklah nak sihatkan ambil ubat ke apa ke, tapi dia kata macam kalau kita tak cukup tidur, mungkin boleh kita ambil makanan tambahan magnesium, tak silap saya. So memang magnesium akan membantu tidur kita ke, ataupun macam mana dari sudut dietitian? Ya, betul. Sebenarnya itu kita panggil sebagai micronutrient lah. Okay, micronutrient ni biasanya kita dapat dalam makanan, contoh macam buah-buahan, sayuran. Okay. So badan kita ni, setiap micronutrient dia ada fungsi dia. Okay, contoh magnesium tadi kan. Memang kalau kekurangan magnesium, kita akan ada beberapa masalah lah. Dan salah satunya untuk tidur lah. Okay, so sama ada nak ambil suplemen, ataupun macam saya cakap tadi, kita boleh ubah diet kita, fokus kepada makanan yang boleh tolong kita punya improve kita punya overall well-being lah. Contoh
Kalau magnesium, mungkin coklat pun ada magnesium. So dalam makanan tu dia dah memang ada nutrien. Cuma kalaulah keperluan dia tu kita kata terlampau tinggi, kita tak boleh nak support dah dengan makanan biasa ni, then baru kita akan suggest tu dia ambil suplemen lah supaya dia punya keperluan yang tinggi tu dapat dicapai. Macam tu lah, sama juga macam potasium ke, benda-benda macam tu. Potasium pisang lah kan. Salah pun suplemen tu. Kadang orang tanya farmasi ya, suplemen ni boleh makan ke? Dia kata boleh, bergantung pada individu. Kalau dia rasa memang betul doktor kata ni you tak cukup ni, rasa makan pun kurang, makan pun sehari sekali je makan, sehari 2 kali je. Kena ambil suplemen, boleh cuba dulu. Tengok macam mana badan dia punya reaction ke mana. Kalau rasa badan tu rasa macam boleh, okey, boleh lah. Tapi kena buat saringan jugalah. Tengok buah pinggang, okey kita ambil sebab darah efek dia kan. Memang masyarakat kita ni memang dia lebihkan makanan tambahan. Obses lah. Obses lah. Bukan dia obses. Betul. Berbanding dia cuba nak Improvekan diet dia. dia punya diet secara keseluruhan lah. Sebab kadang-kadang macam Om cakap, makan sekali sehari macam mana nak capai memang keperluan dia dia tak capai kan. dah. Kalau keperluan tadi tak capai, macam mana nak dapat zat yang pelbagai. Contoh kalau suka makan ayam, hari-hari ayam, so kena dapat yang tu je lah. Tak variety kan, Betul, tak pelbagai. Tak pelbagai. So that's why kita punya zat tu tak pelbagai. So akan ada yang kurang. So akan kurang. berbanding dia nak ubah dia punya diet secara keseluruhan tu untuk lebih baik, dia lebih suka tanya berkaitan Beli dengan suplemen macam-macam. Makanan tambahan nak bagi dia. Padahal mahal kan? sangat. Dan satu lagi suplemen bukan ambil sejenis je. Kadang-kadang sampai 2-3-4 jenis. Betul. Jenama Dan benda ni, tu jenama secara- tu. Betul. Untuk satu jangka masa yang panjang, benda tu boleh memberi kesan kepada rasakan juga. Sebab kadang-kadang keperluan dia tak sebanyak suplemen yang diambil. Takut dia macam tu fear lah. FOMO, fear of missing out. Dia ya, tengok orang ni beli, kita pun kena Dia nak beli juga. Itu jadi Anak sekarang ni TikTok lah, Facebook lah, nampak orang lagi- beli, dia pun rasa nak lagi beli pressure, juga. lagi anxiety. Dia punya urge, dia punya anxiety pula nak beli. Dah saya cukup ke badan aku ada benda ni kan. Masalah ni bukan dalam kalangan orang yang ada masalah ni je. Dalam semua jenis penyakit ke keadaan, tak kira lah nak kurus ke, nak naik berat ke, apa-apa penyakit sahaja, memang dia akan opt for suplemen dulu. Betul. Instead of medicine ke, diet dia ke. Ubah diet secara natural dan secara keseluruhan lah. Kan, ubah diet ke, ubah gaya hidup ke. Dia pergi yang nak lagi cepat ni, yang order sampai. Lepas tu makan berapa ni tak ada rasa, tak ada kesan. Suplemen pula takes time kan. So actually kena beli untuk berapa bulan dah duit pun sikit. Lepas tu Stres lain. stres lagi. Stres lagi. Ubat ni apa, suplemen ni tak bagi kesan lah macam apa dia cakap. Fikir pula lagi nak pilih yang mana. Nak tukar-tukar lagi. Kan. Duit keluar banyak, tak ada duit, stres lagi. So kitaran tu duduk macam tu Ya, je. Betul, pusing-pusing betul. juga. Nak tanya Mariana, macam untuk orang kata kadang-kadang yang depres sangat sampai dia tak ada nak boleh makan kan. Kan memang tak makan langsung, bangun pun tak mau kan. Kalau untuk mungkin ada yang di luar sana yang dengar ni dia mengalami kan dah tak ada nak makan. Apa ni? Nasihat. Okey. Makanan macam mana yang at least boleh cuba makanlah untuk faham. Sebenarnya memang ada satu kajian lah yang dibuat dekat UK tu, saya tak berapa ingat, tapi kajian tu dia pantau seorang pasien lah. Pasien ni dia hilang semangat untuk hidup lah kita kata. Lepas tu Ciri-ciri dia- depressed dia- lah. Lepas tu dia punya hubungan dengan anak pun tak okey. Dia cepat marah dan sebagainya. So bila doktor tu lebih dari segi dia punya kehidupan seharian, memang dari segi diet tu dia tak jaga. Dia skip breakfast, tengah hari dia akan makan cereal dengan low fat milk sahaja. And then malam biasanya yang tu je lah yang kata yang meal dia yang complete lah kita Meal kata. dia macam breakfast je. Ya. So doktor ni buat apa tahu? Dia nasihatkan pasien tu supaya at least sehari 3 kali makan wajib lah. Kita ada breakfast, kita ada lunch dan kita ada dinner. Okay, dan setiap kali makan tu kita kena makan hidangan lengkap. Hidangan lengkap tu maksud dia kena ada karbohidrat, kena ada protein atau lauk pauk dan kena ada sayur-sayuran, buah-buahan macam tu lah. Tiga-tiga apa, suku-suku separuh tu lah. Suku separuh ke semua boleh, maknanya kena lengkap lah. Okay, so bila pasien tu balik dan dia ubah dia punya diet tu, sedikit demi sedikit dia punya mood semakin baik. So maksudnya kat sini
dari segi diet tu kita tak boleh makan makanan yang orang kata terproses lepas tu makanan yang tinggi gula, makanan yang simple carb macam tu, sebab makanan macam ni memang sedikit sebanyak dia akan bagi kesan kepada kita punya mood lah. Betul. Okay, so that's why kita kena pilih kepada makanan yang natural yang lebih sihat dan seimbang. So keyword dia sihat dan seimbang, dan sehari make sure main meal lah, sarapan, tengah hari, malam tu kena ambil. Tak boleh skip lah Tak kira. boleh skip. Sebab bila kita ada good relationship dengan makanan, kita dapat zat yang mencukupi, kita dapat kalori harian yang mencukupi, kita punya mood pun akan lebih baik. Dan satu lagi, sebenarnya kalau macam kita makan sikit macam dia tadi kan, kita punya blood sugar tend to ke arah rendah. So tu sedikit sebanyak mengganggu Dia kita tak punya mood lah. larat, Dia tak larat, dia cepat nak marah, dia Betul, punya betul. mood swing dan sebagainya kan. So bila kita ubah dia punya diet, so dia punya mood pun semakin naik. getting better lah, macam tu. So tu je lah point dia. Make sure makan waktu makan tu teratur. Okay, lepas tu makan hidangan lengkap. Zat macam tu tu cukup. je. Paling-paling 3 kali sehari. Air pun penting kan? Air pun penting. Air putih lah. Air putih. Air putih. Bukan boba ke, bukan kopi ke apa. Air putih. Nak minum yang lain tu boleh, tapi pastikan air putih cukup dulu lah. Betul. Saya perasan juga macam kadang-kadang kita kerja satu hari lupa minum air. Macam saya kerja kat office, so macam berpeluh tu kurang. Dari dahaga tu tak rasa sangat. Lepas tu bila balik rumah, kadang-kadang dah balik rumah uruskan keluarga apa semua, malam-malam nak tidur semua tu, waktu tu lah kita baru nak lipat kain. Waktu tu kadang tu rasa macam tak boleh buka sangat mata ni, tak boleh buka mata ni. Tapi lepas bila saya minum air, terus segar. Tu baru sedar macam sebenarnya bukannya mengantuk ataupun bukannya letih. Sebenarnya kekurangan Badan tu. Air, dehydrated. Jadi sedikit sebanyak sebenarnya kadang-kadang dengan penyakit mental ni kita ada ubat lah, kita ada counselling lah, kita ada apa-apa Makanan. macam-macam terapi. Rupanya kita jangan lupa kita punya nutrition pemakanan tu juga Betul. beri efek pada badan kita nak sihat secara keseluruhan. Dia macam kembali kepada asas balik sebenarnya. Kena Okay. bersukan apa semua. Bersukan. betul. Okay. So untuk ni Baharum ada tak apa-apa pesanan ke? Kalau saya dari segi untuk mental. bagi saya lah, kalau saya Ubat-ubat ni. pasal ubat, saya kata ubat jangan bergantung sangat lah. Pasal bergantung ni jangan first in the mind. Kalau rasa sakit kesihatan mental, jangan fikir ubat dulu. Ubat adalah ubatnya. ubat Kita ubat jangan, lah. tapi jangan fikir dulu Bukan itu bukan penawar dia. Bukan Ubat boleh penawar. membantu Yang nombor mengurangkan satu. Ubat ni boleh mengurangkan simptom saja. Dia Betul. simptom tak boleh nak tidur apa semua, panik apa semua. Yang penting tahu mana punca yang berlaku kesihatan mental tu. Dan kita bincang dengan doktor. Tengok kita apa yang kita boleh ubah gaya hidup. Sama ada daripada sudut hubungan dengan keluarga ke, dengan Tuhan ke, ataupun kita punya aktiviti harian macam mana. Bagi kadang-kadang badan rasa lemah kan, lama tak sukan, tak ada rasa ni lah, ada rasa stres lah. Dia kena socialize, pergi jogging ke, main bola ke apa semua. Cuba benda baru. Kalau boleh cuba benda baru, yang aktiviti baru. Saya rasa itulah. Ubat tu jangan fikir dulu. Mungkin kalau doktor rasa perlu, doktor akan bagilah. Walaupun kita memang ada kata-kata setiap penyakit ada ubatnya. Maksudnya ubat tu bukan yang pil-pil atau cucuk tu. Betul. Sebenarnya sangat broad Betul. ubatnya tu. Okay? Lepas tu yang saya ada untuk minggu ni lah, ada yang ada satu yang saya pegang, syukur. Kalau kita syukur apa yang kita ada, insyaAllah hati akan tenang kan. Betul. Walaupun serumit mana kita alami, kita harungi, kalau kita syukur sedikit pun benda, cuba cari satu poin benda kita Betul, syukur, hari-hari kena akan syukur. rasa diri ni rasa tenang sikit lah kan. Betul? Kita jangan, satu lagi kita jangan comparekan diri kita dengan orang lain. itu penting. Kadang-kadang sebab sekarang ni macam setiap orang ada compete, bersaing. Social media. Tambah di sosial media. Ya. Stres tengok. Kena Macam limitkan juga tu. macam baru ni kan yang mak dia upload dia untuk share kegembiraan, tapi orang lain tengok kita tak tahu macam mana Sudut kan. lain orang Sudut tengok. lain. Kan. Itulah betul. So kita kena bersyukur. Tapi tanpa personal. Betul. Zaman sekarang lah kita banyak terdedah kepada benda Ya, macam tu. betul, Buatkan betul. kita punya macam kita punya mental tu cepat nak stres. nak Mana taknya tengok orang pergi vacation kita Betul. tengok orang beli kereta kita Kan, kita stres. stres. Semua kita stres. Tengok isteri orang macam ni, laki orang macam ni, betul, kawan betul. orang macam ni. Yang penting kita boleh kontrol Padahal kita punya. tak tahu secara menyeluruhnya kehidupan itu Ya, macam mana. Betul. Sebab tak ada orang post benda-benda yang tak elok. Ya, Betul. Kan semua yang cantik
cantik je. Semua orang nak so share jangan nak good dengki. positive Ah. vibes kan. Orang nak share positive vibes. So orang so janganlah pula kita ambil bentuk sebagai rasa dengki di hati, Betul. rasa rendah diri. Kita Semuanya cepat bergantung pada diri kita balik lah sebenarnya. Setiap tu dah tertulis untuk kita masing-masing. So kita kena jaga bahagian kita je lah kan. Jangan sibuk bagi orang lain juga. Semua dia akan jadi lebih lancar lah kehidupan kita untuk akan datang. Okay? Okay. So tu saja kot. Tak ada Oh, nak maksud- lagi? Tak ada cukup. Okey. Okey. supaya Dengan tenang. itu, tamatlah sudah sesi kita untuk kali ni, podcast yang ketiga. So, jangan lupa like, follow, repost kita punya apa dah? Facebook, Pejabat Kesihatan Daerah Bumi Perak, TikTok, NCD, PKD Bumi Perak dan juga YouTube. Okey? Jangan lupa. Jumpa Like, lagi. follow, repost.